kita satu wawancara iaitu mengenai dengan pengusaha tempatan Ketani. Jadi apa yang diusahakan yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Yalah, dan kita tadi masih lagi menjadi rahsia sebetulnya. Jadi rahsia ya. Menjadi rahsia kan Ketani sendiri dah tahu apakah usaha yang akan Ketani ketengahkan menerusi pengusaha tempatan pada pagi ini. Tapi ianya sedikit masa lagi tidak akan menjadi rahsia kerana orangnya ataupun tetamu kita telah bersama dengan kita di Studio Rampai Pagi pada pagi ini. Jadi mungkin Atul ingin memperkenalkan tetamu Ketani, narasumber kita yang bersama pada pagi ini. Silakan. Kita bersama Yang Mulia Tuan Muhammad Muammar Aiman bin Haji Muhammad Syarif, pengusaha tempatan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi nama saya Muhammad Muammar Aiman bin Haji Muhammad Syarif, selaku pemilik dan juga pengurus bagi syarikat SB Kani. SB Kani. Yes, alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Dan Rampai Pagi sebetulnya berbesar hati kerana kehadiran Tuan sendiri. Jadi lebih mesra kami panggil Aiman boleh? Aiman. Kalau Muammar Aiman terlalu panjang. Okay. Banyak hal tadi kami sendiri dah tahulah ya Aiman ya, macam ialah pengusaha tempatan. Apa yang diusahakan? Apa sebenarnya? Mungkin sebagai mukadimahnya Aiman dapat bercerita lebih lanjutnya, silakan. Okey, so syarikat kami membuat aktiviti memotong rumput dan juga membersihkan longkang ataupun parit. Okey. Pada masa ini untuk kawasan-kawasan Brunei Shell di Seria. Sahaja. Pada masa ini sahaja. Untuk syarikat Brunei Shell sahaja. Okey. Tapi kawasan-kawasannya adalah kawasan yang berisiko rendah ataupun dipanggil non-hydrocarbon area. So tempat-tempat ini, kawasan-kawasan ini terdiri daripada macam padang-padang bola di bahu jalan, taman rekreasi OGDC. So dalam sejumlahnya semua dalam 850 ekar yang kami potong dalam masa 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Mungkin Aiman dapat bercerita lebih detail lagi ataupun lebih rinci lagi ya. Bila ianya mula beroperasi dan adakah Aiman sendiri pernah mengikuti sebarang khusus untuk perniagaan ini? Sebenarnya idea yang macam mana syarikat SB Kani ini terlahirnya, bermulanya kebetulan juga pasal masa itu juga saya mencari pekerjaan selepas mendapat sarjana muda saya dan menamat di University Technology Brunei. Okey. So pada masa itu pun mencari pekerjaan. Dan terlintas juga di iklan surat khabar menyatakan ada tawaran untuk memotong rumput. Jadinya saya pun mencuba nasib lah. Mencuba nasib dan dari situlah sebenarnya bermulanya syarikat SB Kani. Jadi ianya bermula pada tahun bila ni? 2019 lah. Tahun lepas baru lagi. Baru. Tapi sejauh ini walaupun 2019 dengan usaha Ketani yang gigih, ianya akan menyorang Ketani terus ke hadapan. Jadi galakan. So masa ni pun kami sudah beroperasi macam tadi dalam masa 6 bulan lah, kira baru juga. So beroperasi 6 bulan dan pada masa ini kami mampu berjaya untuk mengambil 79 pekerja tempatan. Jadi kami yang sudah ada. Okey. Bermula daripada 2019. Bermula dari 2019. Jadi tenaga pekerja seramai 79 orang. Yes, betul. Sangat luar biasa. Betul sekali. So pada masa ini pun adalah semuanya alhamdulillah tercari semua orang 100% lokal dan 100%-nya orang orang tempatan lah. Jadi mungkin penonton kita ni di luar sana Aiman yang bertanya-tanya, apa di sebalik pengertian syarikat SB Kani ini? Mungkin sedikit latar belakang syarikat ni. Nama SB Kani adalah nama bapa saya dan juga nenek saya, iaitu Syarif bin Kani. Itulah sebenarnya. Kalau akan ditaruh nama saya pun saya rasa baik masih lagi. Baru lagi lah. Jadi dengan cerita yang Aiman ceritakan sebentar tadi pengusaha ini adakah ianya mendapat bantuan dan sebagainya ataupun 100% daripada syarikat Aiman sendiri? Memang ada bantuan lah untuk mencari
pekerja tempatan pun kami juga bekerja dengan agensi-agensi kerajaan untuk membuat interview. So ada mereka pun yang mencari pekerja-pekerja tempatan untuk kami lah. Bukan kami saja yang ni orang. Ada bantuan dan dari segi finance pun memang ada bantuan je lah daripada bank-bank ataupun apa itunya lah. Jadi menurut Aiman sendiri secara peribadi dengan adanya mengambil pekerja daripada dalam negara ataupun anak-anak tempatan Ketani, pandangan Aiman untuk mereka kerana banyak di antaranya masih mencari pekerjaan. Jadi bila mengambil tenaga bekerja ni daripada anak tempatan sendiri, kepuasan itu macam mana? Memang itulah ni orang masa ni kan kita ni mengambil semua orang tempatan, dan memang kita ni membagi training dan juga pada awalnya memang tidak semestinya sampai standard yang kita ni mahu, tapi tidak semestinya kita ni mesti putus asa. So kita ni mesti sentiasa train mereka dan juga bimbing mereka. InsyaAllah dengan bimbingan yang bagus, mereka pun akan berada di standard yang kita ni maulah. So dengan juga dari segi keselamatan pun itu kami utamakan dalam memotong rumput. Dan semestinya kita ni fikirkan pasal memotong rumput ni dari segi keselamatan. So dari segi pemakaian ataupun signage, so itu mesti kita ni fikirkan je lah, mesti diutamakan keselamatan mereka. Baik Aiman dan juga penonton sekalian, kita akan paparkan gambar-gambar yang telah pun kita dikongsikan bersama Aiman dan juga pihak penerbit. Mungkin di samping menyaksikan gambar-gambar yang akan dipaparkan ini, mungkin Aiman dapat bercerita menjelaskan. Baik, kita saksikan bersama. Baik, ini bila dan apa ni? Sedang apa ni? So sebelum bermulanya pekerjaan, apabila kami mengadakan apa yang dipanggil toolbox talk, di mana kami akan berkongsi di mana area yang akan dipotong dan juga apa bahayanya memotong rumput ini dan area ini, macam ada apa saja binatang buas kah ataupun selalunya pasal keselamatan lah ni orang. Jadi biasanya Aiman, sebelum mereka bergerak pada lokasi-lokasi yang diarahkan, diadakan briefing ataupun penerangan untuk mereka semua. Ya, betul. Jadi maksudnya mereka yang ada di gambar ini, mereka ini adalah yang ke-79 kaki tangan. Ya, betul. So sebelum mereka mesti memulakan, mesti ada briefing dan juga mesti cek mesin mereka semua sebelum bermulanya. Pakaian juga sekiranya pakaiannya lengkap dengan keselamatan yang yang standard yang bagus. Seperti ini. Pakaian mereka seperti visor dan helmet mesti dipakai dan juga diorang punya apron. Inilah pakaian yang lengkap sebenarnya sekiranya kita ni kan memotong rumput. Baik. Rata-rata mereka ini semua berusia di antara lingkungan berapa usia mereka? Bercampur juga, ada yang dalam perumuran 40 tahun, ada yang remaja yang 19, 20 tahun, tapi kebanyakannya dalam lingkungan 20 ke 25 macam itu. Okey, ini mengenai dengan safety yang perlu dipatuhi ataupun khusus untuk para pekerja ya. Memang ada cara. Memang orang kata ni kalau macam mana dah jumpa kita takut kalau kamu kerja. Dan alhamdulillah dengan adanya ni yang disediakan oleh syarikat daripada Aiman sendiri ya. So ini adalah dipanggil apa ni? Ni traktor. So di belakangnya tu ada macam pisau untuk memotong rumput. Sekiranya ini dipakai selalunya macam area-area kawasan-kawasan padang yang ada pokok lah tu pasal ada pokok. So ini mostly area padang untuk melawakan lah. So kami ada masa ni 4 buah traktor yang menolong kami untuk pasal dia 850 ekar tempat yang besar yang luas. Jadi selama 6 bulan dia beroperasi, macam mana sambutan daripada pelanggan-pelanggan terutama sekali di kawasan Blyth ataupun BSP lah. Alhamdulillah selama ini
berjalan dengan lancar. Respon daripada mereka macam mana? Alhamdulillah bagus juga. Dan juga apa ni, yang paling penting yang saya tu ialah keselamatan. Nada yang injured ataupun so alhamdulillah semua jari ada dan semua apa ni badan tidak apa ni sakit ke apa. So dari segi itu pun kami lihat sebagai kejayaan sudah tu. So walaupun orang indas laju mana, tapi kita ni mesti berpetung dengan apa ni selamat. Itu yang paling penting kan, supaya mereka boleh balik dengan family mereka macam itulah dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya perniagaan ini ataupun usaha ini, apakah cabaran yang Aiman hadapi? Yang paling kalau dikirakan apa ni cabaran saya sebagai perusahaan yang baru. Dan ketika ini pun saya masih apa ni bermula ni orang mengurus dan menjaga 79 pekerja. Dan itu sebagai satu cabaran bagi saya lah. Tapi banyak yang menolong saya juga. Ni orang kalau kita ni dalam ada cabaran, jangan malu bertanya. Betul. Kita ni mesti bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Betul. Macam mana akan minta nasihat. Sekiranya kita ni tahu, dah tahu, jangan cakap yang kita ni tahu. So jangan malu bertanya. Dan juga satu lagi, macam mana mau mendatangi. Kita ni mesti berkongsi idea bersama pekerja. 10 idea lagi bagus daripada satu idea daripada satu orang. Betul. Jadi apabila kita berkongsi idea, insya-Allah kita akan mendapat jawapannya dan mengatasi cabaran itu. Jadi tadi Aiman mengatakan selepas saja graduate masih mencari pekerjaan. Jadi rasanya tidak keterlaluan ya kalau saya bertanya, adakah Aiman sendiri terlibat sama dalam selain daripada mengusahakan, macam tadi ni kadang-kadang ada yang ketua ni daripada bawah. Betul. Dia sendiri yang memisahkan rumput atau macam kamu rasakan. Jadi Aiman sendiri mungkin ada pengalaman sedemikian? Pengalaman memisahkan rumput memang ada sedikit. Tetapi ni orang membuat kontrak itu yang mengambil masalah. So menawarkan macam mana membuat kontrak yang lengkap. Itu yang cabaran pertamalah ni orang before kan start. So mesti juga buat homework sendiri. Mesti tanya-tanyakan orang macam mana akan menawar apa itu ini. Dari segi keselamatan macam mana akan menawar kontrak yang bagus dan lengkap. So dari itulah bermulanya je lah syarikat. Baik, mungkin ada cara Aiman sendiri ya untuk menggalakkan para belia petani khususnya untuk bekerja di sektor swasta ni, mungkin macam mana? So bagi saya, kalau saya melihatkan dari media sosial, kadang-kadang ada kejayaan daripada perusahaan yang baru, perusahaan yang muda. Jadi saya pun terdorong dan bermotivasi untuk mencuba. So untuk menggalakkan, kita ni mesti kerap menunjuk kepada halayak ramai yang belia ada peluang untuk membuat perusahaan. Betul. So dari itu mereka akan ada motivasi. So yang kedua juga, bila saya macam perumuran yang muda, selalu mengikut seminar ataupun presentation yang dilakukan oleh perusahaan yang berpengalaman. So dari itu pun boleh menggalakkan perusahaan baru. Mereka boleh berkongsi kejayaan mereka kah, ataupun berkongsi kesilapan mereka. So dari itu pun boleh memperbaiki. Yes. So yang last kali boleh juga ada satu aplikasi di mana macam a mentor app ataupun pusat pembimbingan untuk perusahaan baru. Jadi dari sana perusahaan yang berpengalaman boleh membagi nasihat kepada perusahaan baru dari aplikasi ke ataupun media sosial ke, aplikasi lah. Aiman, saya menerima ada pertanyaan menerusi Facebook pribadi saya lah ya. Ia bertanyakan katanya, apakah kerjaya ni hanya dibukakan untuk kaum lelaki saja? Sebab macam mana kalau kaum wanita ingin mencaburi? Sebab sekarang ni kaum wanita pun kata orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki. Kalau sekarang ni
wanita pun ada menjadi tentera dan sebagainya, ada security dan sebagainya. Macam mana dalam bidang kerja ini? Apakah syarikat Aiman akan membukakan peluang ataupun sumber rezeki kepada kaum wanita macam mana? InsyaAllah boleh di apa ni orang digalakkan juga. Tapi kita ni orang pasal dalam pekerjaan ini kita ni dalam kawasan yang panas dan bekerja keras. InsyaAllah kalau bagi pihak perempuan yang ingin mencuba memang yang boleh. Suka dengan kerja lasak. Yang suka yang kerja lasak ni. Apakah akan diberikan peluang pada mereka? InsyaAllah boleh dibagi. Berita baguslah ya. Untuk kamu. Sebab memang ketika ini kalau Ketani kan bercakap dengan bagi para belia Ketani yang masih lagi tidak mempunyai sebarang pekerjaan, ada yang membuat bisnes secara kecil-kecilan, kadang-kadang ada yang ingin membuat mencari orang tani tiap-tiap bulan itu ada penghasilan dan sebagainya. Tapi kenapa tidak sebenarnya? Tapi mungkin ada syarat-syarat yang ditetapkan untuk kaum perempuan sekali untuk kita walaupun untuk laki-laki pun sama juga. Sekiranya kita ni memotong rumput ni dalam masa 1 jam, kami menggalakkan pekerja kami untuk mengambil at least 15 minit untuk rehat. Di bila-bila masa dalam 1 jam itu. Kalau ia akan ambil awal, then ia punya choice. So memang kami membagi air juga sentiasa. So memang ada seorang yang meronda dan melihat. Sebab itu kami ada supervisor dan mandor atau foreman. Diorang selalu melintas dan melihat pekerja kami macam mana. Jadi waktu operasi macam mana tu? Apakah mereka bertugas selama 7 hari dalam seminggu ataupun macam mana? So kami bekerja 5 kali sehari. 5 kali sehari. Seminggu. 5 kali seminggu. Dan half day on Saturday. Hari Sabtu kita ni half day lah. Pasal ada area Sunday, Ahad, Sunday off day, tetapi sekiranya ada yang mau ambil overtime, dan kami boleh menggalakkan. Memang kami membagi overtime hari Ahad dan hari Sabtu yang half day-nya. Jadi apakah antara perancangan Aiman sendiri yang masa akan datang dalam perusahaan ini, dan juga adakah perusahaan ini dapat berkembang dan juga maju ke hadapan? Memang matlamat memang untuk majulah dan jualan tapi matlamat utama saya adalah untuk mengisi kedudukan pemotong rumput ini kepada orang tempatan. Membagi mereka peluang. Dan juga bukan saja itu, untuk membuktikan bahawa kita ni orang tempatan pun mempunyai kemampuan untuk buat pekerjaan macam ini. Banyak orang juga boleh memandang rendah juga kalau memotong rumput ini. Tapi kalau kita ni membagi career development untuk mereka ni, insyaAllah mereka akan stay. Jadinya dah semestinya dalam 10 tahun itu menjadi seorang pemotong rumput sahaja. Betul. Mereka boleh naik menjadi mandor ataupun menjadi supervisor. Mana tahu boleh jadi operation manager pun. Mana tahu kan. Sekiranya mereka ada bagus karakter yang bagus dan faham akan keselamatan bila membuat memotong rumput, insyaAllah akan naik. Mudah-mudahan kita harapkan. Andainya ada saingan nanti kalau macam Aiman sendiri, syarikat Aiman lebih berfokus ke daerah Blight maksudnya. Dengan base wilayah ada kontrak dan sebagainya. Andainya ada saingan nanti di daerah Tutong, Temburong ataupun Bandar sebagainya. Jadi macam mana Aiman sendiri untuk menghadapi saingan-saingan tersebut? Jadi bagi pendapat saya, sekiranya ada saingan dan mereka pun lokal dan juga akan menubuhkan syarikat yang sama ataupun mereka pun belia ataupun youth, artinya apa yang kita ni buat sudah berjaya. Lebih banyak orang yang tempatan yang akan buat. Saya tidak melihat itu sebagai persaingan. Malah supaya semua orang kita ni boleh bangun sama sendiri. Kalau ada persaingan, alhamdulillah, jadinya kita ni pun bekerja keraslah lagi. Masalah ada persaingan. Memberikan motivasi. Jadi kita ni tukar mentaliti kita ni daripada biasanya individu kadang-kadang adil. Bukan semua sebahagian memandang rendah akan profesi ini pekerjaan ini macam ialah tidak
Ya. Tapi bila kita ni lihat jadi tadi kita ni cuba untuk menukar cara pemikiran tersebut. Mindset masyarakat kita ni. Tapi bila kita ni saksikan sementara tadi gambar yang telah pun dikongsikan, memang ada standardnya. Terutama sekali aspek keselamatan itu betul-betul dijaga ya daripada syarikat ini. Masa kita semakin singkat, silakan. Macam mana untuk menghubungi? Bagaimana cara mereka hendak menghubungi syarikat ini untuk pengetahuan lebih umum lagi? Okey, boleh follow kami di our IG iaitu @sbkani SBKANI dan juga sekiranya ingin membagi CV, boleh juga email kami di hr@sbkani.com. Ya, itu dia audio penonton, khususnya bagi audio yang sedang mencari pekerjaan atau ingin mengetahui serba sedikit mengenai dengan usaha ini. Jadi bisa kita boleh melihat aktiviti daripada pengusaha ini itu @sbkani melalui Instagram dan juga melalui FB hr@sbkani.com. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Muammar Aiman bin Haji Muhammad Sharif, iaitu pengurus syarikat SBKani. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah.